Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kekuatan untuk kita menghadirkan diri, untuk kita sambung kuliah duha kita ni yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pandukan kitab i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang membahaskan 73 kelompok sebutlah. Dan insya-Allah kita memulakan dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Kita dah minggu yang ke 5 ni kan. Baru 30 muka surat. Kita nak selesaikan berapa ratus, 400 lebih. Kalau 5 minggu 30 muka surat, 50 minggu baru 300. 50 minggu. Laju-laju tak apa Boleh? Tak syok laju-laju, tak faham lah. Tak apa, insyaAllah. Tengok dulu. Nombor 5, qiyamuhu binafsih. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Tuhan Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Bersifat tu kena faham Bila kita kata bersifat itu, selain daripada sifat ma'ani itu, maknanya majazi ataupun kita kata tasamuh, bagi can lah. Apa istilah dia, anggap sebagai sifat. Sebab salbiyah bukan sifat, maknawiyah pun bukan sifat, semuanya bukan yang sifat hanya sifat yang hakiki lah, hanya sifat ma'ani saja. Yang lain dinamakan sifat secara umum saja. Sebab dia ada dua je, zat, sifat, ataupun satu lagi af'al lah, perbuatan. So kalau tak panggil sifat, nak panggil apa pula? Nak panggil af'al lagi tak kena lah. Nak panggil zat lagi pun tak boleh. Maka dinamakan sifat sebagai satu istilah dia dalam kitab. So dia kata tasamuhan, berlapang dada ataupun bagi can lah. Anggap je lah sebagai sifat. Sebab sifat yang sebenar makna qaim bizat. Sifat yang sebenar makna yang qaim pada zat, wujud dan qaim pada zat. Kita tengok sesuatu zat itu, kita nampak sifat dia, itulah sifat yang sebenar. Tapi kalau yang tidak nampak pada zat, dia i'tibar saja. Dia bukan tapi dipanggil sifat jugalah. Dipanggil sifat. Nak buat macam mana? Nanti bila contohnya orang salah faham, dia kata Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Tak. Maknanya seolah qiyamuhu binafsi itu ada pada zat Allah Ta'ala, tak ada. Dia satu i'tibar untuk menafikan Allah Ta'ala itu perlu kepada selain dia. I'tibar saja. I'tibar tahu ungkapan. Satu ungkapan sahaja. Dia bila masuk ma'ani sahaja baru betul-betul sifat yang original, sifat dengan makna yang hakiki, makna sebenar. Selain daripada itu, sebab tu dibahagi-bahagikan. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sebab yang sebenar-benarnya sifat hanya sifat ma'ani saja. Selain daripada itu tasamuh saja.
Anggap sebagai sifat saja. Artinya ialah bahawa Tuhan berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan yang lain. Mustahil ia memerlukan pertolongan orang lain. Walau ia memerlukan pertolongan orang lain, maka ia adalah lemah, tidak sempurna dan tidak berhak menjadi Tuhan. Tuhan Allah kuasa gagah, tidak tegak berdiri sendiri, tak memerlukan pertolongan sesiapa jua pun. Dalil sifat ini dalam Quran ialah innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Al-Ankabut ayat 6. Artinya bahawasanya Allah tidak memerlukan makhluk. Al-Ankabut ayat 6. So kerana bahasa ni, kita jangan selalu terikat dengan bahasa lah. Yang penting makna. Imam Ghazali dalam Iqtisad selalu pesan, kita jangan tertipu dengan bahasa. Kerana orang terikat dengan bahasa. Jadi kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak tulis, dia tulis perkataan yang paling hampir lah dengan makna. Sebab dalam akidah makna lebih penting. Makna tu asal, bahasa tu, lafaz tu adalah cabang. Terbalik dengan lurah belajar bahasa, nanti dia kata bahasa tu lah yang satu, makna cabang dia. Tapi akidah tak, akidah akal, makna dulu. Bahasa maknanya dia faham, cuma dia nak tulis mana nak tulis. Allah tak memerlukan pertolongan. Allah bukan tak memerlukan pertolongan saja, tak memerlukan segala-galanya. Dia tulis itu pertolongan kan. Itu yang paling hampir lah. Tapi sebenarnya Allah tidak memerlukan apa sahaja. Tidak memerlukan dari sudut apa saja, dari wajah apa saja, dari perspektif mana pun. Allah tak berhajat kepada selain dia. Bukan saja dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk apa sahaja Allah tak memerlukan. Tapi dia tulis itu pertolongan kerana itulah yang paling mudah untuk disampaikan. Jadi qiyamuhu binafsih maknanya menafikan Allah tidak berhajat kepada selain dia. Kalau tafsilnya, saya rasa sebab kita dah terlambat ni, saya nak perincikan pun teragak-agak. Nak perinci ke tak nak? Nanti yang perinci dapatlah maklumat banyak, tapi tak habis lagi tak. Mungkin kita buat pengajian sifat 20 dalam daurah yang lain kot, betul-betul perinci ni. Kami ada buat lah, macam saya ada NGO Islami ada buat pengajian baca kitab Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali, tapi sebulan sekali je pun, malam pula tu, malam minggu keempat ni hujung bulan ni insya-Allah. Itulah seminggu sekali, tapi itulah memang betul-betul dalam lah. Ini memang asalnya untuk asatizah, untuk ustaz-ustaz, tapi nak join pun boleh insya-Allah. Tapi memang akan bahas betul-betul, bahasnya lah yang dalam-dalam. Siapa nak ikut pun boleh, tak ada masalah. Nanti akan disebarkan lah, nanti tak keluar lagi dia punya poster ataupun flyers, brosur ke apa ke, dalam WhatsApp, dalam bentuk digital nanti lah insya-Allah. Sebab ada kadang perlu kita bahas betul-betul secara mendalam supaya sesama kita biar sepakat. Semua kata kami ahli sunnah, kami Asy'ariyah, tapi bila dengar bercakap, betul ke Asy'ariyah ni? Masalah berpada kepada klaim tu, bukan dia sengaja pun, maknanya mungkin tersalah faham atau mungkin tak dapat maklumat yang sebenar. Kita tak boleh kata kita lahir-lahir je terus Asy'ariyah. Nak mengaku kita sebagai Asy'ariyah pun setelah kita khatam semua kitab Asy'ariyah, barulah boleh klaim. Belajar 2-3 kitab je pun, lepas tu aku Asy'ariyah. Ya memanglah kita nak ikut Asy'ariyah tu, tapi bila dah keluar sesuatu daripada mulut, tak kira lah asatizah ke, maulana ke, baba ke, guru ke, syekh ke, kalau menyalahi Asy'ariyah, kita perlu bincang. Nanti akan menyebabkan jadi perpecahan.
Tak sama. Sebenarnya apa yang dia claim tu bukan syairah pun, ataupun syairah tapi benda yang bukan muktamad. Benda yang bukan muktamad. Itu perlu ada. Sebab selalu kita tengok pengajian, maknanya seorang guru ataupun ustaz yang dengar orang awam. Zaman dulu dia ada pengajian ulama yang dengar ulama. Contohnya Imam Ramli baca kitab Nihayah dia, Syarah Minhaj, dihadiri oleh 400 orang ulama sedunia. Jadi sepatutnya ada pengajian macam tu. Maksudnya kita panggil Syekh Said Fudah misalnya, atau Syekh Hamzah Bakri, syekh-syekh yang betul-betul memang mantap ilmu. Ustaz-ustaz di Malaysia ni perlu duduk sekali sama-sama tahqiqkan ilmu lah. Jadi masalahnya bila tak ada benda tu, seorang cakap lain, lepas tu sesama ahli sunnah bergaduh. Guru dia cakap macam ni, lepas tu pengikut pula gaduh juga. Medan, platform tersedia banyak. Facebook ada, apa semua ada, pantai. Itu masalah. InsyaAllah nanti saya sebarkan dia punya iklan dia. Yang keenam, wahdaniyah. Tuhan Allah bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah pun salbiyah, menafikan berbilang-bilang. Erti wahdaniyah ialah esa. Tuhan Allah Maha Esa, mustahil ia berbilang-bilang banyak. Maksudnya ini nak huraikan lagi lah. Maksudnya esa dari segi zat, sifat dan af'al, muttasil wal munfasil, ittisalan wal infisalan. Itu pun kena bahas detail juga tu. Tapi tak apalah, masa tak mengizinkan ni. At least tak lagi takut nanti kan habis 10 minggu satu firqah pun tak masuk lagi. Itulah maksud kita kan, nak tahu firqah-firqah ni. Kalau ia banyak, tentu timbul perselisihan atau perbezaan fahaman antara mereka, dan akan binasalah alam ini kerana yang satu membawa ke hilir dan yang lain membawa ke hulu. Kerana itu Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal. Dalil sifat ini dalam Quran ialah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain dia. Dia pengasih dan penyayang. Al-Baqarah 163. Jadi Tuhan satu dari segi zat dia satu, muttasil dan munfasil. Muttasil maksudnya zat Allah sendiri tidak tercantum-cantum oleh juzuk-juzuk. Zat Allah tidak tercantum-cantum oleh bahagian-bahagian juzuk-juzuk. Kalau munfasil maknanya tidak ada zat selain daripada zat Allah Ta'ala yang dianggap Tuhan lah. Sifat pun sama. Setiap sifat Allah tu satu. Sifat Allah banyak, cuma setiap sifat satu. Bukan sifat ilmu banyak, sifat kudrah banyak, tidak, satu je. Tapi dengan satu itulah terlaksana segala-galanya yang bertakluk dengan sifat itulah. Kemudian munfasil maksudnya selain daripada Allah tidak ada manusia, tidak ada siapa pun makhluk pun yang menyerupai sifat Allah. Mungkin kita mendengar, melihat, mengetahui kan, tapi tak sama. Hakikat tak sama. Hakikatnya tak sama. Walaupun lafaznya sama. Lafaz sama, sebab tu lafaz kita, akidah kita tak pandang pada lafaz. Lafaz ni boleh menipu kita, lafaz ni boleh meragukan kita, boleh mengelirukan kita. Kita pergi pada makna. So Allah, makna Allah melihat dengan makna kita melihat tak sama secara hakikat. Secara hakikat tak sama. Bahkan bukan saja, semua benda secara hakikat, zat, sifat, afal Allah secara hakikat semua tak sama dengan hakikat manusia. Tapi terpaksa berkongsi lafaz yang sama, sebab kalau Allah gunakan lafaz yang lain, kita pun tak faham. Sebab lafaz itu kita tak pernah dengar, tak pernah ada contohnya di kalangan makhluk manusia. Allah gunakan untuk dia dan kita pun tak pernah tengok dia, sifat dia, lagi kita tak faham. Maka Allah guna lafaz yang sama, sekurang-kurangnya kita boleh faham makna melihat tu apa. Tapi kita melihat guna mata, ada jarak, ada warna, ada cahaya. Tapi Allah tak macam tu, tapi dia melihat. Hasil daripada melihat tu apa? Hasil daripada mendengar tu apa? Hasil daripada mengetahui tu apa? Itu kita kata dari situ kita boleh faham. Tapi kaifiat melihatnya kita tak. Kita takkan sama dengan Allah Ta'ala.
Jadi sifat Allah tak sama dengan sifat, maknanya esa dari segi sifat. Begitu juga perbuatan. Okay, dari segi perbuatan bukan tidak ada keserupaan, bahkan tidak ada perbuatan itu sendiri. Manusia tidak menciptakan perbuatan. Maksud perbuatan ini menciptakan perbuatan. Hanya Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Manusia tak cipta perbuatan sendiri, dia hanya kasab saja. Itu nanti dalam bab qadar dan qadar. Dia hanya kasab. Yang menciptakan perbuatan dia Allah. Itu dalam wahdaniyah. So kalau nak dikirakan menafikan kam muttasil dan munfasil pada zat, begitu juga pada sifat. Cuma pada af'al hanya menafikan kam munfasil, maksudnya tidak ada af'al, tidak ada yang menciptakan perbuatan selain Allah. Allah saja yang ciptakan perbuatan. Kita tak kata manusia menciptakan perbuatan tapi dia mencipta perbuatan tak seperti Allah mencipta perbuatan, tak. Manusia langsung tak menciptakan perbuatan, Allah yang ciptakan segala perbuatan manusia. Maka dalam bab af'al perbuatan menafikan kam munfasil saja. Tak faham kan? Dia nak kena terangkan secara perinci sebenarnya. Tapi itulah kalau saya pergi, kadang-kadang saya satu sifat saja di kuliah-kuliah saya maghrib biasanya, satu sifat saja 2-3 pertemuan, satu sifat. 2-3 pertemuan satu sifat. Ini macam mana kan, kalau tidak tak selesailah kitab kita. InsyaAllah kita cari ruang yang lain nanti insyaAllah. Kemudian qudrah, di sini masuk sifat ma'ani. Ini sifat yang sebenar, sifat yang hakiki, yang qaim bizat, yang wujudi, yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Qudrah, Tuhan Allah bersifat qudrah. Erti qudrah ialah kuasa. Ini nak kena bahas torik-torik ni. Sebab apa sini kan ikut pengajian Ustaz Muhazir Haji Jol betul? Ada yang ikut? Mesti ada punya. Nanti Ustaz Muhazir kata bukan kudrah, bukan kuasa tapi perkuasa. Sebab tu kita kata lafaz ni masalah. Bila kita cuba nak menegakkan lafaz, dia jadi khilaf lah nanti. Sebab ada point lah, ada point asalnya Syekh Ismail, nama dia tak silap saya kot, panggil Pak Dae tu. Orang saya pun tak kenal lah. Ulama-ulama Thailand kenal, dah meninggal lah pun. Jadi dia punya tarik dia atau jalan dia lah, cara dia menterjemahkan sifat ma'ani dengan semua ditambah per, termasuk Ustaz Muhazir lah yang Haji Jol yang cuba mempopularkan lah di kalangan. Cuma bukan saya tak setuju, cuma masalah dia orang yang mendengar tu confused. Apa jadi bila ada ustaz-ustaz, termasuk saya, termasuk kawan-kawan saya, bila kita kata maksud kudrah kuasa, lepas tu kita ustaz, salah ustaz. Dia salahkan ustaz tu pula. Kenapa? Saya belajar dengan Ustaz Muhazir Haji Jol, dia kata perkuasa. Walaupun Ustaz Muhazir sendiri pun tak menyalahkan. Dia tak menyalahkan. Cuma dia pilih cara untuk menterjemahkan dengan perkuasa. Tapi yang mendengar tu, anak murid tu yang jadi, dia bangkang ustaz pula. Salah ustaz. Itu pun alamak. Aku ustaz ke dia ustaz? Sebab kenapa? Sebab saya dengar, saya mengaji dengan Ustaz Muhazir Jujul, dia kata perkuasa. Baru betul. So kuasa salah. Walaupun Ustaz Muhazir tak menyalahkan, tapi yang dengar tu kan. So apa isu dia perkuasa dengan kuasa? Sebab itulah dia sebenarnya masalah bahasa. Dalam bahasa Arab qudrah ni macam-macam makna. Macam-macam makna, boleh bermakna masdari, boleh bermakna ismi, boleh bermakna macam-macam. Contohlah, saya bagi contoh. Nama saya Ihsan. Ihsan itu daripada wazan ahsana yuhsinu ihsanan. So ihsanan itu di masdar, kata terbitan. Jadi apabila mak saya, ayah saya bubuh nama saya Ihsan, Muhammad Ihsan, so dia jadi nama saya. Ihsan tu jadi ismi, jadi nama saya. Walaupun saya tak ihsan mana pun. Ihsan tu maknanya kebaikan. So itu ismi nama. Contohnya Mansur, Mansurun tu isim maf'ul.
Maknanya yang ditolong. Maknanya yang ditolong. Ada orang nama Mansur. Ada satu ustaz yang mudir di saya namanya Ustaz Mansur. Maknanya yang ditolong. Kalau kita pergi Assalamualaikum, ustaz yang ditolong ada tak ustaz yang ditolong? Ustaz yang ditolong? Siapa dia? Ustaz yang ditolong. Sebab makna mansurun itu yang ditolong. Jadi kalau kita kata makna mansur, dia ambil makna yang ditolong, pening orang. Tapi sebab Mansur tu dah jadi nama dia, ismi dia, nama dia. Ya. So Mansur banyak makna, kudrah banyak makna, makna masdari ada, makna ismi ada. Arab sendiri pun tak membeza dari segi lafaz. Tapi apabila dari segi maknanya, ulama akan syarah. Kudrah di sini, kalau dari segi sifat, kita anggap kudrah tu sebagai sifat, dia tidak boleh bermakna masdari, dia bermakna ismi. Sebab masdari fa'al. Masdari itu fa'al. Kalau kudrah di sini sebagai sifat, dia ismi. Itu. Jadi untuk membezakan antara ismi dengan masdari, dia tukar jadi berkuasa. Padahal kuasa betul je. Kalau kita terjemahkan kudrah, kuasa betul. Cuma apa perlu kita buat? Kalau nak detail lah, okey, kuasa di sini ada dua makna. Satu, kuasa bermakna masdari, kuasa bermakna ismi, selesai. Tak perlu tukar. Dia tukar kuasa. Okey, nak tanya kenapa orang Arab sini tak nak tambah perkataan lain pada kudrah supaya dapat membezakan makna ismi dan masdari? Contohlah ditambah al, sudahlah, contoh sajalah, ini bukan semestinya contoh. Ini bukan kudrah tapi al-kudrah. Kenapa tambah al? Sebab bermakna ismi. Contoh. Sangat tambah satu dua huruf untuk membezakan supaya orang tak keliru makna. Kenapa bahasa Arab tak buat benda tu? Kita Melayu kita buat. Tambah supaya nak bezakan antara ismi dan masdari. Tak payah, menurut saya lah. Sebab perkataan tu pun orang tak guna. Orang tak pakai perkataan tu. Nak menambahkan, mengelirukan lagi. Kita mudah ada kita kudrah itu kuasa, tapi ingat kuasa bermakna ismi, bukan bermakna masdari. Selesai. Sama je macam dalam Hasyiah Amir tu bagi tahu iradah bermakna ismi, laisa bermakna masdari. Itu je, dia tak ubah pun perkataan tu. Tetap juga iradah, tetap juga kudrah. Cuma kita jelaskan makna dia bukan makna masdari tapi makna ismi. Tapi ingat, bila mengatakan bukan makna masdari, bukan bermakna menafikan masdari ya. Kalau nafikan masdari lagilah. Sebab apa? Wujudnya ismi daripada masdari. Tak ada masdari, tak ada ismi. Kenapa dipanggilkan kudrah? Sebab Allah Ta'ala berkuasa. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia memiliki kuasa, dia berkuasa untuk menciptakan, berkuasa untuk mewujudkan. Sebab tu timbulnya ismi daripada kudrah tu. Kalaulah dinafikan masdari, ismi pun hilang. Tak mungkin. Rabbul Alamin. Rabb pun ada dua makna. Rabb bermakna masdari, Rabb bermakna ismi. Tapi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu ismi. Tapi masdari Rabb itu memang ada pada Allah. Tapi dijadikan ismi. Faham? Cuma itulah dia tukar, dia kata okey, nak bezakan tambah Saya katalah, kalaulah kita orang Melayu nak tambah, lebih baik orang Arab itu sendiri ditambah dulu. Kenapa orang Arab tak tambah? Tak perlu tambah. Tak perlu tambah. Cuma kita terangkan, kudrah bermakna kuasa. Kuasa ada dua makna. Satu, kuasa bermakna masdari, perbuatan. Satu lagi, kuasa bermakna ismi, nama, sifat. Selesai. Tak. Salah. Kudrah maknanya perkuasa, bukan kuasa. Dia akan timbul jadi bergaduh. Jadi salah faham, jadi bergaduh, lepas tu berpuak. Geng ni, geng tu, torik ni. Kita yang timbulkan, kita siap sedialah untuk menerima akibatnya. Tak payahlah kekal. Kalau perlu, dah lama ulama-ulama 1400 tahun tu, tolaklah yang 400, tinggal 1000 tahun selepas zaman Imam Asy'ari, kita katalah 1000 tahun. Tukar lama dah. Bukan tukarlah, bubuh sesuatu supaya orang tak salah faham. Kita jangan kata kudrah, al-kudrah. Contohlah ni contoh supaya apa? Bila ada alif lam tu, faham ada satu makna yang khusus, iaitu makna ismi. Jangan anggap makna masdari. Boleh je. Kenapa ulama tak buat macam tu? Kita pula nak buat tukar.
Kudrah, kuasa tak boleh, perkuasa. Tambah. Padahal perkuasa tu pun orang Melayu tak pakai, pelik. Perkuasa, tak pernah dengar pun perkuasa. Faham Ustaz, faham Bukan nak rot. Kita terbuka. Kita kena meraihkan semua orang. Kita tak boleh nak kita ambil satu benda, kita ubah, orang terkejut. Saya tak jadi masalah. Saya boleh setuju dari satu sudut. Tapi bila dah orang mula bantai kita, bukan yang bantai kita tu bukan orang bukan ustaz pun, orang awam. Salah ustaz. Kenapa? Saya belajar dengan Ustaz Muhazir Haji, dia kata bukan makna dia bukan kuasa, makna dia perkuasa. Sudah kita disalahkan oleh orang awam. Disebabkan dia kata dia belajar dengan Ustaz Muhazir Haji macam tu. Kalau orang dengar dia marah tak? Kan? So kita tak perlu timbulkan pun benda-benda baru. Kita kata macam ni je, kuasa ada dua makna, satu makna masdari, satu makna ismi. Selesai. Yang maksud di sini makna tetapi bila kita kata bermakna ismi itu bukan menafikan makna masdari. Kalau kita menafikan makna masdari, kafir. Menafikan makna ismi tak kafir. Tak kafir. Menafikan makna masdari kafir. Pasal apa? Asalnya masdari. Asalnya masdari. Daripada masdari itulah dia ambil makna ismi. Itu ta'akul. Ini tertib ta'akul. Sebab Allah berkuasa. Allah Ta'ala dia berkuasa secara fi'lan, dia berkuasa. Bil quwah, bil fi'al dia berkuasa. Sifat lain pembahasan dia. Mu'tazilah pun tak isbatkan sifat. Ma'ani. Lagilah dia tak isbatkan kudrah, iradah, semua tak isbat. Kita tak kafirkan pun. Tak kafirkan. Pasal apa? Yang mengisbatkan sifat hanya ahli sunnah saja. Dia terkeluar daripada ahli sunnah tapi tak kafir. Sebab dia tak kata Allah tak qadir. Qadir, ya Allah qadir. Tapi bukan dengan kudrah, bukan dengan sifat. Dengan zat dia. Lepas tu pula dalam Kifatul Awam kata, barang siapa yang mengatakan kudrah Allah lah yang menciptakan, boleh jadi kafir. Boleh membawa kepada kekafiran. Tujuh dah, kenapa? Selama ni kita belajar kudrah lah yang menciptakan. Tak. Allah yang bersifat kudrah dengan kudrahnya lah yang menciptakan. Tak boleh kita kata kudrah menciptakan tak. Kecuali nak menerangkan fungsi sifat itu, boleh. Tapi kalau secara umum kita kata kudrah yang menciptakan, tak boleh. Silap-silap lah. Dia tak terus kita kafirkan. Mana boleh membawa kepada kekafiran. Sebab yang menciptakan Allah. Yang buat semua Allah, yang mengetahui Allah, yang mencipta Allah, yang berkehendak Allah, semua Allah, bukan sifat tu. So yang lebih tepat dia kata kalau kita nak mengajar orang awam, kita kata Allah itu qadir. Allah itu sifat ma'nawiyah nanti akan datang. Allah yang maha berkuasalah yang menciptakan alam ini. Allah yang maha melihatlah yang memerhatikan alam ini. Allah yang maha mengetahuilah yang tersingkap segala pengetahuan di alam ini. Tak boleh kata ilmu lah yang mengetahui, kudrah lah yang mencipta, tak boleh. Allah juga. Sebab sifat Allah ni bukan terpisah daripada dia. Jangan ingat sifat Allah tu benda lain, zat Allah benda lain dah. Dia dah tak boleh pisah sebenarnya. Sebab tu bila kita memisahkan sifat ma'ani, Mu'tazilah dia tak setuju. Dia tak setuju. Ada point lah dia kenapa dia tak setuju. Sebab apa dia kata, nanti orang akan anggap zat Allah lain, sifat dia lain. Sebenarnya Allah Ta'ala itu dalam Quran pun Allah tak pernah pisahkan benda itu. Dalam Quran Allah sebab Allah Qadir, Asma'ul Husna, semuanya ma'nawiyah. Mana ada ma'ani. Jadi itu isu dia lah. Saya kita kekalkan yang lama lah. Tapi saya tak salahkan lah dia nak buat macam tu pun, biarlah. Tapi masalah pengikut dia mula menyalahkan kita, tu yang kita rasa senang tu. Kenapa pula kan? Kena salah ni. Boleh kita kata kudrah ialah kuasa. Jadi kuasa ada dua makna, makna masdari, makna ismi. Yang dimaksudkan dengan di sini makna ismi, tapi tanpa menafikan makna masdari. Wujud makna masdari dan dia asal dia. Itulah asal dia. Tak ada masdari, tak ada ismi. Mana boleh orang ada ismi tanpa masdari? Bukan orang lah. Boleh je bagi nama Mansur tapi dia tak ditolong pun boleh juga. Boleh bubuh nama Ihsan tapi dia jahat pun boleh juga. Nama je lah kan. Boleh je bubuh nama. Tapi di sini bukan nama Allah tu, sifat dia. Dan sifat itu diekstrak daripada benda yang ada pada dia lah.
Kalau Allah tak berkuasa, macam mana kita kata dia ada kuasa? Kalau Allah tidak maha mengetahui, macam mana kita kata dia ada ilmu? Jadi tertib ta'akul, kata Imam Ghazali dalam Iqtisad, tertib ta'akulnya semua sifat ma'ani ni diekstrak, dimustakkan daripada qadir, murid, alim, al-hayy, as-sami', al-basir dan mutakallim. Sebab Imam Sanusi lah sebenarnya dia menyusun sifat ma'ani dulu. Itu jadi akhirnya orang pergi kepada seolah-olah sifat ma'ani itu lebih penting. Sebenarnya sifat maknawiyah tu yang lebih penting. Sebab apa? Menafikan kufur. Menafikan dia kufur. Tapi Imam Asy'ari tak isbat pun sifat maknawiyah. Na'udzubillah, bukan. Siapa kata Imam Asy'ari tak isbatkan sifat maknawiyah? Sebab ini kan pembelajaran sifat. Bila mempelajari sifat, tak perlu ada maknawiyah, sebab maknawiyah bukan sifat. Bukan bermakna Imam Abu Hasan Asy'ari tak mengisbatkan sifat maknawiyah. Kufur lah kalau tak isbatkan sifat maknawiyah. Tak masukkan dalam pembahasan sifat, sebab sifat maknawiyah bukan sifat. Dia zat bersama sifat sekali. Sifat maknawiyah itu amrun i'tibari, iaitu zat dengan sifat, murakkab antara zat dengan sifat. Kalau sifat betul-betul sifat, ma'ani memang sifat. Sifat saja, fokus pada sifat saja. Tapi kalau maknawiyah, zat plus sifat, dah sebati dah. Itu yang original lah, yang asal. Maknawiyah ni istiqaq saja. Ma'ani ni istiqaq saja. Ahli sunnah. Tujuan Imam Sanusi bahas ma'ani itu sebab nak tunjukkan kita ahli sunnah, kita isbatkan sifat. Itu tujuan dibahaskan ma'ani. Abu Hasan Asy'ari kan keluar Mu'tazilah. Bila keluar Mu'tazilah, mestilah dia proposkan ma'ani. Pasal dia asal Mu'tazilah. Maknawiyah memang semua orang isbat maknawiyah. Siapa pun tak boleh nafikan maknawiyah. Siapa nafi maknawiyah, kafir. Ma'ani ni ahli sunnah saja yang isbat. Sebab itu dia kata sifat Allah 13. Sifat Allah 13. Sebab tak masukkan maknawiyah sekali. Sebab maknawiyah itu bukan sifat. Amrun i'tibari bukan sifat. Walaupun datang Imam Haramain selepas tu, Imam Abu Bakar Baqilani, Imam Haramain kata maknawiyah itu hal bagi zat. Tapi qaul mengisbatkan hal ataupun ahwal tu dhaif. Keadaan. Kadang-kadang kalau perkataan macam keadaan zat Allah tu maha mengetahui. Keadaan kan dipakai berkenaan hal lah tu. Tapi isbat hal memang dhaif. Jumhur kata hal tak wujud. Digantikan dengan amrun i'tibari. Apa beza dia? Hal itu qaim bizat, amrun i'tibari tidak qaim bizat. Tak apa, perima sarjana nanti ada khusus. Jangan risau. Penang sini sana ada. Banyak surau-surau saya ngajak tauhid sebenarnya. Siapa yang cuma saya itulah tak ada masa nak update dalam Facebook saya tu jadual bulanan. Cari calon nombor 2 tak muncul-muncul lagi. Orang tanya-tanya lah. Saya insya-Allah saya beri, sebab kadang-kadang dalam macam ni nak cerita detail tak terkejar nanti sebab kita tak ada target kan. Tapi pancing-pancing je lah sikit-sikit. Boleh Kalau ia lemah tentu maksudnya artinya ialah kudrah, mustahil ia lemah, yakni dhaif ataupun ajaz. Kalau ia lemah tentu makhluknya tidak akan terjadi, dan kalau lemah maka ia bukan Tuhan. Dalil sifat ini banyak dalam Al-Quran, di antaranya ialah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Nampak tu? Qadira bukan dalil kudrah sebenarnya. Bukan dalil secara langsung lah, secara sarih. Qudratun. Kena sebutlah qudratun kalau betul-betul nak. Sebab kenapa sebut qadira? Qadira tu kan dalil sifat maknawiyah sebenarnya. Jadi kita ahli sunnah kata maknanya mushtaq itu, mana istiqaq itu pun juga maksudnya sebagai dalil. Asalnya maknanya kalau dia bertengok pada dalil, qadira bukan qudrah. Qadira tak sama dengan qudrah dari satu sudut. Qadira itu zat plus sifat. Zat dengan sifat. Maknanya zat yang maha berkuasa. Qadira. Tapi kalau kudrah, sifat sahaja tanpa melibatkan zat. Tapi itulah maknanya, diambil maknanya dah zat yang bersifat dengan sifat kuasa tu dipaham daripada situ, maknanya ada kudrah. Perkataan kudrah tak ada dalam Quran. Yang ada pun quwwah. Yang ada
quwwah. Hadis ada, Allahumma inni astaqdiruka bi qudratika. Betul, doa istikharah kan? Istikharah dah. Allahumma inni astaqdiruka bi qudratika. Itu ada dalam hadis Nabi. Nabi sebut bi qudratika, dengan kudrahmu. Quran tak ada. Quran quwwah paling pun zu quwwatil matin, zu quwwah bi quwwatihi, quwwah saja. Kudrah tak ada dalam Quran. Tapi tak bermakna lah, tak sah, tak sabit, sebab dah qadir, dah tentulah ada kudrah. Yang ke-8, iradah. Tuhan bersifat iradah. Iradah artinya hendak atau kehendak. Kalau ikut ni kehendak. Apa dia sebut? Kehendak. Sebab dia nak highlightkan mana ismi itu. So kalau satu cara yang lebih mudah, kita kata iradah bermakna ismi. Tapi dengan syarat tidak menafikan makna masdari. Nafi masdari, ismi sekali hilang. Iradah artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Mustahil ia tidak menurut kehendaknya, dan mustahil ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab dia guna istilah mengkhususkan, takhsis, pengkhususan. Maksudnya Allah mengkhususkan, maksudnya ataupun ta'yin, menetapkan, atau tamyiz, membezakan, atau apa lagi, tarjih pun boleh. Tarjih, ta'yin, tamyiz, takhsis semua boleh. Beza dia apa? Bila Allah menciptakan sesuatu benda, maka Allah Ta'ala ta'yinkan arad dia. Allah tetapkan, taksiskan arad dia. Di mana nak dicipta, bila nak dicipta, macam mana nak dicipta, apa ciri-ciri dia. Dia ada sittatul mutaqabilat, 6 perkara yang berlawanan itulah. Itu dalam detail dalam 420 insya-Allah ada. Jadi maknanya kalau Allah kudrah tu hanya ijad saja, wujudkan. So bila nak diwujudkan, di mana nak diwujudkan, kemudian sifat-sifat apa yang nak diberikan, kaya ke, miskin ke, pandai ke, bodoh ke, hitam ke, putih ke, tinggi ke, pendek ke, itu semua sifat iradah yang menentukan, mentaksiskan, membezakan, mentarjihkan, apa semua samalah. Itu iradah. Dan dia kata mustahil dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu. Maksudnya karahah. Karahah bermakna terpaksa. Lawan dia, mustahil Allah tu terpaksa. Maksudnya ada keterpaksaan. Keterpaksaan tu maksudnya membuat sesuatu tanpa kehendak lah. Buat sesuatu tanpa kehendak namanya keterpaksaan. Dalam bahasa Arab dia dipanggil karahah. Mustahil Allah bersifat karahah. Kalau ia dipaksa kekuatan lain, maka ia bukan Tuhan lagi, kerana satu yang lemah. Ini dalil muqni' dia panggil, dalil iqna'i ataupun khattabi. Cukuplah setakat tu dalil. Sebenarnya kalau dalil burhani dia tak sebut sini. Di sini dia tak sebut dalil burhani. Dia hanya sebut dalil muqni'i ataupun dalil khattabi saja. Cukuplah setakat tu untuk orang awam faham. Tapi kalau nak dibahas dalil burhani itu dalam pengaji kitab sifat 20 yang betul lah. Ini dalil Qatabi dia panggil, dalil muqni, cukup saja. Sekadar faham je lah. Kalau Tuhan dipaksa, mana dia bukan Tuhan lah tu. Itu kan cukup lah tu dalil tu. Padahal itu bukan dalil yang burhani. Dalil sifat ini dalam Quran ialah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Qasas ayat 68. Artinya, dan Tuhanmu menjadikan apa yang ia mahu dan apa yang ia kehendaki. Nampak tu? Yasha'u wa yakhtar. Mana ada perkataan iradah? Cari dalam Quran kalau ada iradatun dalam Quran. Tak ada. Yang ada iza arada syai'an. Lebih tepat lagi dia datangkan dalil tu lah, sebab dekat lagi perkataan dia. Fa'alul lima yurid. Yurid fi'al mudhari' present tense. Iza arada syai'an fi'al madhi past tense. Arada yuridu. Masdar dia iradatan, iradah. So maknanya mushtaq. Mushtaq daripada fa'al. Iradah ni memang sebenarnya
lagi panjang pembahasan ni. Ada setengah ulama mengatakan iradah bukan sifat pun, iradah fa'al. Tapi ahli sunnah kata iradah sifat. Ibn Arabi pun tak setuju iradah. Iradah fa'al. Mu'tazilah lagi iradah lagi fa'al. Banyak iradah ni isu, antara isu yang panjang juga pembahasan dia. Iradah dengan kalam paling panjang pembahasan. Kudrah, ilmu semua setuju. Cuma iradah, kalam panjang. Sebab tak ada perkataan iradah dalam Quran. Yang ada fa'al, perbuatan. So dia adalah satu sifat af'al, bukan sifat zat. Tapi ahli sunnah kata sifat zat. Yang ke-9, ilmu. Tuhan bersifat dengan ilmu, erti ilmu ialah ni lagilah berpengetahuan. Apa lah ni pun sebenarnya tak tepat lah, kurang tepat. Ilmu artinya tahu tu. Ilmu tahu atau pengetahuan. Ilmu punya definisi jangan bahas sampai besok pun tak habis. Sampai Imam Ghazali kata apa? Ilmu tidak boleh didefinisikan. Sampai tahap macam tu. Tidak boleh didefinisikan ilmu. Imam Ghazali buat kesimpulan lah. Ilmu tak boleh nak definisikan. Pasal apa? Tak boleh. Kalau definisikan kod ni akan bercanggah dengan mana ni. Ini bercanggah dengan mana ni. Maknanya susah sangat nak mendefinisikan ilmu tu apa. Kata Imam Haramain, kata Imam Ghazali. Cuma saya tak nak bahas lah. Kita nak ringkas je kan. Sebab apa tu ilmu, dengan ilmu banyak makna. Makna masdari boleh, makna ismi boleh, makna apa, maf'ul pun boleh. Makna maf'ul pun boleh. Ilmu, maklum. Ilmu bermakna maklum. Talibul ilm, penuntut ilmu. Yang kita cari ilmu, benda yang dicari maf'ul. So ilmu bermakna masdari, ilmu bermakna ismi, ilmu bermakna maf'ul. 3 makna ada. Itu belum lagi makna ilmu Allah, lain lagi. Ilmu yang kalau terjemahan ilmu tahu atau pengetahuan. Kalau pengetahuan tu masdar. Kalau berpengetahuan ini dah masuk apa ni, maknawiyah. Berpengetahuan makna maknawiyah, berilmu. Berpengetahuan atau berilmu maknawiyah, alim. Makna alim bukan makna ilmu. Tuhan Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikannya dan tahu yang akan dijadikannya, mustahil ia tidak tahu. Kalau ia bodoh tak tahu, tentulah ia tak dapat mengatur alam ini. Sekarang ternyata bahawa alam ini berjalan menurut relnya, dengan teratur rapi, yang membuktikan bahawa yang memegangnya dan yang mengaturnya adalah Tuhan yang paling tahu, paling pandai dan paling cerdik. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nampak tu? Dia dalil alim, dalil maknawiyah. Bukan dalil makna. Ada kan dalam ayat kursi itu, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Itu ada lafaz ilmu. Itu pun ulama khilaf. Maksud ilmu di situ pun bukan bermakna ismi. Bukan bermakna ismi, makna masdari juga. Makna i'tibari juga. Lafaz ilmu pun tak ada dalam Quran. Ada lafaz ilmu tapi bukan bermakna ismi yang dimaksudkan. Ismi ni mustaq, semuanya mustaq. Sifat ma'ani ni boleh kata semuanya mustaq. Mustaq tu dicetak, diambil, diterbitkan daripada sifat lain, daripada perkataan lain. Alim kan, kenapa tak tulis yang ke-9 alim? Tak boleh, pasal apa ni sifat ma'ani. Nanti alim dalam sifat ma'nawiyah, kaunuhu aliman atau kaunuhu aliman. Di sini kan kenapa tak datangkan ilmu? Sebab apa? Ada, kita kata lazim lah. Lazim maksudnya kalau alim mestilah ada ilmu. Tapi kalau orang yang betul lurus bendul, sifat ilmu tapi dalil alim. Lain je. Kenapa tak datangkan lafaz ilmu ni? At least dia datangkan lah kan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Betul? Tapi itu pun makna min ilmihi itu pun ada iskal di kalangan ulama, bukan makna ismi. Yang ke-10, hayah. Tuhan bersifat dengan hayah, artinya hidup. Mustahil ia mati. Kalau ia mati, nescaya tidak akan teratur alam ini kerana tidak ada yang mengemudikannya lagi. Kerana ia mustahil ia mati. Kerana itu mustahil ia mati.
Sebuah kereta yang sedang berjalan, kalau pemandunya mengantuk dan terjunlah kereta itu ke jurang. Ini semua dalil Khattabi, dalil Muqni saja. Bukan dalil Burhani ni. Mudah-mudah je lah kata. Dalil simple-simple. Apalagi kalau pemandunya mati. Alam yang luas ini, matahari dan bulan, planet-planet yang berjalan di ruang angkasa, kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya, nescaya akan musnah dan hancur luluhlah kita semua. Dalil Khattabi, dalil Muqni. Dalam Quran diterangkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu ma'nawiyah. Al-hayyu ma'nawiyah, bukan hayah. Perkataan hayah tak ada dalam Quran. Tak ada. Yang ada al-hayy. Al-hayy itu kaunuhu hayyan, ma'nawiyah. Bila lazim. Lazim yang hayy mesti ada sifat hayah menurut ahli sunnah. Artinya tiada Tuhan selainnya, ia hidup dan tegak, qayyum. Al-Baqarah 255. Yang ke-11 sama. Artinya dengar. Artinya dengar. Kalau mendengar ma'nawiyah. Mana inilah, kalau mendengar mana masdari. Ada, memang lazimlah kalau ada sama tu sebab Allah mendengarlah jadi ada sama. Dia bukan sebab Allah ada sama lah dia mendengar lah. Dia kat situ ada khilaf. Allah ada sifat sama lah dia mendengar ke sebab dia mendengar lah dia ada sifat sama? Mana satu? Sebab dia mendengar dia ada sifat sama. Itu tertib ta'akul sebenarnya. Itu kata Imam Ghazali dalam Ikhtisar. Tapi ada orang salah faham, dia terbalik. Sebab ada sama lah baru boleh dengar. Kalau tak ada sama, macam mana nak dengar? Dah, Allah sabit dah qadim dia mendengar. Tak perlu kena ada sifat dulu, lepas tu baru boleh mendengar. Seolah Allah bergantung kepada sama untuk mendengar. Dah, Allah memang mendengar, maha mendengar. Kita jadi sunnah istiqaqkan, terbitkan perkataan, intiza'kan perkataan sama tu daripada maha mendengar. Faham? Jadi sama artinya mendengar, maknanya dia terjemahkan dalam makna masdari. Kalau makna ismi, kita kata dengar saja cukup. Dengar atau pendengaran, makna ismi. Kalau ikut tarik pada Ustaz Muhazir, pendengar. Betul, tak ada masalah. Kat situ tak ada iskal. Cuma yang iskalnya yang pening lah. Habis itu pendengar ke dengar, ke pendengaran, ke mendengar. Dia mula. Kalau faham makna, bagilah lafaz apa pun dia, tak kisah. Lepas tu, akidah ni kita makna kita faham. Bila kita faham makna, bubuhlah lafaz apa pun. Bila kita dengar, oh ini zikrul lazim wa muradul malzum. Itu jelas. Allah Ta'ala banyak guna. Quran pun guna banyak. Contohnya Allah kata, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di dalam telinga-telinga mereka. Boleh? Siapa boleh masukkan jari dalam telinga? Masukkan? Jari ni semua sekali masuk dalam telinga. Boleh? Yang masuk apa? Anamil. Anamil hujung jari. Patutnya ja'alu anamilahum fi azanihim, masukkan hujung jari mereka dalam telinga je. Tak perlu masuk jari semua. Tapi Allah sebut ja'alu asabi'ahum, masukkan jari-jari mereka dalam telinga. Ya betul. Pecah telinga kalau macam tu. Masukkan tu tengah, tak masuk pun. Lepas tu dia panggil kaedah itu zikrul kul wa muradul juz. Sebut semua tapi yang dimaksudkan hanya tajri min tahtihal anhar, kan? Mengalir sungai di bawahnya. Nak tanya sungai yang mengalir ke apa yang mengalir? Sungai mengalir ke? Sungai tak mengalir, air yang mengalir. Air sungai yang mengalir. Sungai mengalir, sungai itu pergi ke mana-mana. Sungai tak mengalir, yang mengalir air sungai. Tapi Allah kata sungai mengalir. Itu semua kaedah dipanggil balaghah, sastra. Zikrul sabab murad musabbab, zikrul juz muradul kul, zikrul kul murad juz, zikrul lazim murad malzum, zikrul malzum murad lazim, zikrul ismi murad masdari, zikrul masdari murad ismi. Tak ada masalah, dipakai. So jangan salah-salahkan orang. Oh salah ni, ini bukan makna ni, mana masdari, ini mana ismi, tak boleh. Dia ada penjelasan, kita boleh. Cuma jangan menyalahkan orang, bermasalah.
bukan ni, ada pihak yang akan anggap salah walaupun kita tak menyalahkan orang. Ustaz Muazzin tak, saya tak kata Ustaz Muazzin menyalahkan, tapi dia punya pengikut tu. Tak tahulah dia tak dengar penuh ke macam mana ke, wallahu alam. Tuhan Allah mempunyai sifat sama, iaitu iaitu mendengar. Boleh, maknanya dia sebut ismi tapi murad, dia sebut masdari murad ismi. Sebab macam ni, Allah mendengar dengan sifat sama. Allah mendengar dengan sifat sama. Kalau sifat sama, kalau mendengar itu sendiri, kalau dah sama, maknanya Allah mendengar dengan sifat mendengar. Boleh? Allah mendengar dengan sifat mendengar. Kan mendengar itu kan perbuatan. Mendengar itu perbuatan. So menterjemahkan mendengar memang tak sesuai. Dengar okey. Kalau dengar okey. Tapi dengar bermakna ismi. Dan Allah mendengar dengan sifat dengar. Okey lagi. Allah mendengar dengan sifat mendengar. Oh, tak perlulah. Dah mendengar, tak perlulah sifat mendengar lagi, dah mendengar. Tak sesuai kan? Itu yang dimaksudkan ismi masdari. Ismi masdari itu, ismi itu nama sifat tu. Masdari itu tugas dia. Tugas dia ataupun fungsi dia, ta'alluq dia. Mustahil ia pekak. Pekak ialah sifat kekurangan. Tidak masuk akal kalau Tuhan mempunyai sifat kekurangan. Dalil Muqni Khattabi. Jadi raja tidak mungkin orang pekak, apatah lagi Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui, melihat semuanya dan mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Kerana itu jangan membuat dosa terhadapnya, baik sendirian apalagi di hadapan umum. Kerana Tuhan melihat dan mendengar semuanya. Firman Allah Ta'ala mengatakan wahwas sami'ul basir. Nampak tu? Wahwas sami'ul basir. As-sami' al-basir maknawiyah. Kenapa tak cari perkataan yang as-sam'u, mana dia? Tak ada. Tak ada dalam Quran. Yang ada as-sami' al-basir. Istiqaq juga. Faham tak? Dan artinya ia mendengar lagi melihat. Itu jelas. Kalau as-sami' maha mendengar, maha melihat, boleh. Tapi kalau as-sam'u, kalau makna ismi bukan mendengar, bukan mendengar. Dengar saja boleh. Ataupun pendengaran. Dengan makna ismi beserta makna masdari sekali. Tak boleh pisah. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri kata ta'alluq sifat itu nafsiyah bagi sifat itu sendiri. Ta'alluq sifat itu nafsiyah bagi sifat, nafsiyah bagi sifat itu sendiri. Ta'alluq itu. Walaupun qaul yang rajahnya amrun i'tibari. Memandang kepada satu sudut lah. Nanti itu lagi ta'alluq lagi dalam pembahasan dia lah. Kalau nak mengaji boleh kat rumah insya-Allah. Antara ulama yang paling mahir dalam bab ta'alluq ni Imam Sijilmasi, Ibnu Mubarak Abdullah bin Umar As-Sijilmasi. Tak nak dengar nama. Dia ada banyak dia bahas ta'alluq saja. Sifat ta'alluq saja. Saya ada 3 kitab tentang ta'alluq. Yang ke-12, basar. Tuhan Allah bersifat dengan basar. Erti basar ialah lihat atau penglihatan. Melihat itu lazim dia. Melihat itu lazimlah perbuatan dia. Mustahil ia buta. Buta adalah sifat kekurangan. Amat suci Tuhan dari sifat kekurangan. Kalau ia buta, tentu kacau segala macam urusannya. Itu dalil simple je bagi. Kalau buta, kacau segala urusannya. Dipanggil dalil Muqni, dalil Khattabi. Cukup lah untuk orang awam. Wa huwa samiul basir, sama je dalil atas tadi. Artinya dia lagi mendengar, lagi melihat. Asy-Syura 11. Dan firman-Nya lagi, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Az-Zukhrah ayat 8. Artinya apakah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisik mereka? Ya, dan pula para rasul kami, malaikat-malaikatnya menulis pula. Az-Zukhrah ayat 86. Di sini kan nasma'u fa'il. Nasma'u fa'il. Mendengar ni secara dipanggil tanjizi. Nasma'u fa'il semuanya ta'alluq lah.
ta'alluq sifat sama. Jadi tanjizi di sini kalau muta'allaq dia, mungkin muta'allaq dia kalau mungkinat, maka dia bagi tanjizi hadis. Itu dalam bab ta'alluq. Tak faham pun. Dalam sifat 20 ni, ya Allah, seronoknya belajar dia sampai mati pun tak habis. Sifat 20 ni sikit je pun, 20 je pun, tak banyak mana. Tapi kalau lagi satu-satu kita bahas, sampai mati tak habis. Saya kat rumah tak habis lagi baca kitab, tak habis-habis lagi. Nak lagi dalam lagi. Seronok. Siapa yang minat lah. Di samping Tuhan mendengar dan melihat gerak-geri dari sekalian pekerjaan manusia, Tuhan juga mengirim pula 2 orang malaikatnya, kiraman katibin, untuk menulis amal pekerjaan manusia itu. Bab lain lah. Yang ke-13, kalam. Tuhan punya sifat kalam. Erti kalam ialah berkata. Ini mana lazim? Manalah lazim. Berkata-kata. Berkata dengan berkata-kata tak sama. Betul? Berkata dengan berkata-kata tak sama. Berkata-kata tu maknanya memiliki sifat kalam. Berkata-kata maknanya memiliki sifat kalam. Kalau berkata, masdari dia. Kalau berkata, masdari dia. Perbuatan dia berkata-kata. Tapi Allah berkata-kata tak macam kita lah. Ini panjang. Ini yang paling panjang lagi nak bahas sebenarnya sifat kalam. Tapi InsyaAllah katanya akan ada bahsul masail tentang sifat kalam ni. Siapa berminat boleh hadir. Tapi tak dekat lah Penang katanya. Boleh insyaAllah. Ini lagi sampai ulama kata dinamakan ilmu kalam sebab sifat kalam. Tak selesai. Sampai hari ni tak selesai. Sesama ahli sunnah pun tak selesai lagi. Tapi insyaAllah lah kita tengok macam mana. Apa pun satu je kita kena ingat, sama' basar kalam dalil dia naqli. Itu penting. Sebelum nak bahas tiga-tiga sifat ni, ulama ahli sunnah sepakat dalil sama' basar kalam dalil naqli. Betul Ustaz Sebab apa? Kalau kita pergi kepada akli, bergaduh. Akli paling-paling pun akli kata tak mungkinlah Tuhan tak sama, tak basar, tak kalam. Maknanya dia pekak, bisu dan pekak, buta dan bisu. Itu je paling-paling pun sifat akal boleh kata. Tak cukup kuat. Dan sama basar kalam tak perlu pun untuk menciptakan alam ini. Tak perlu. Yang perlu tu je, kudrah, iradah, ilmu, hayah. 4 ni saja yang perlu untuk ciptakan alam, untuk membuktikan kewujudan Tuhan lah. Tak perlu. Cukup bila kita dah ada 4 sifat ini, kita dah percaya kepada Allah. Bila Allah dah percaya kepada Allah, utusan dia pun semua, dalam Quran tulis Allah sama, ada sifat sama basar kalam, kita terima, selesai. Dalil naqli. Sebab mana-mana kitab lah baca pun, hasyiah ke syarah ke, sama basar kalam, dalil dia naqli. Bila dalil naqli, tiba-tiba ulama cuba bahas kalam dengan akli, habis. Mesti bergaduh, berpecah, berselisih. Sebab apa? Nak kias kat mana? Kalau naqli, maknanya kita dah stop kat situ. Allah kata dia bersifat kalam, selesai. Kalau akli, dia mesti pergi kepada satu kaedah yang kita ahli sunnah tak pakai pun, iaitu qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid, mengkiaskan Allah dengan perkara yang syahid, yang boleh dilihat. Manusia siapa lagi betul yang boleh berbicara? Hayawanun natik. Kan, mana makhluk yang boleh berfikir dan boleh bercakap lah. Jadi dia cuba memahami sifat kalam Allah dengan menjadikan manusia sebagai kias dia tu. Nak mengkiaskan kepada manusia. Manusia nak bercakap macam mana? Mulalah keluar macam-macam perbahasan. Tapi sebenarnya asal dia kalam adalah naqli. So naqli cukup. Tak payah nak bahas. Cuma bila ada isu, bila orang kata kalam, mestilah ada suara, ada huruf. So kita terpaksa isbatkan satu lagi. Kita kata kalam yang dimaksudkan di sini kalam nafsi. Kalam nafsi, sifat yang qaim bizat. Yang keluar suara, keluar huruf tu kalam lafzi dia panggil. Kalam lafzi, lafaz. Dan ada hubungan lah antara kalam lafzi dan kalam nafsi. Kita bercakap apa yang ada dalam hati kita kan, nak menyampaikan isi hati kita. Salah satu caranya bercakap. Jadi
Kita tak boleh kata Allah bercakap. Allah bercakap keluar suara daripada mana? Keluar suara daripada mana? Itu pembahasan panjang. Kalau kita kata keluar suara daripada zat dia, maknanya zat dia bukan lagi qadim. Qiyamul hawadis pada zat itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak kata kalam tu suara huruf terpisah daripada zat, maka bukan sifat. Jadi kalam lafzi, betul Mu'tazilah kata Allah ciptakan kalam makhluk. Dia katakan kalam makhluk sebab kalam tu Allah ciptakan. Suara huruf Allah ciptakan, Nabi Musa dengar bunyi-bunyi suara yang Allah ciptakan. Itu namanya kalam lafzi. Tapi kalau kalam nafsi, mana boleh suara huruf yang qaim pada zat? Tak boleh, mustahil. Sebab suara huruf baru. Suara huruf tu baru, hadis. Menyalahi Allah punya sifat yang qadim. Sebab tu kita kata kalam ini sabit naqli. Cukup dengan kita nak bezakan, sebab orang tak faham apa kalam tu suara huruf, kita kata kalam nafsi. So ada dua saja, nafsi, lafzi. Lepas tu bila kita cuba nak mengkiaskan kepada manusia, ada kalam yang merupakan mabda', belum bercakap lagi, sifat yang membolehkan dengannya dia bercakap, itu iskal lah, timbul iskal. Itu pun salah satu daripada tarik pada'ah itu yang membahagikan kalam tu kepada empat. Itu pun perlu dibahas. Apakah dimaksudkan itu dengan ta'alluq? Itu kita boleh bahas nanti. Kalau ta'alluq tak ada masalah. Cuma ta'alluq masalahnya sifat Allah Ta'ala qadim, dan yang rajihnya ta'alluqnya tanjizi qadim. Kalau tanjizi sudah qadim, belum bercakap lagi macam mana? Belum bercakap lagi kalau tanjizi qadim. Mana dalalahnya mana? Ta'alluq sifat kalam, ta'alluq dalalah. Tu ta'alluq tu qadim. Tak ada kaul yang mengatakan tanjizi hadis itu dhaif. Apabila Nabi Musa tu bercakap dengan Allah Ta'ala, bercakap, itu ta'alluq kudrah. Kalau semua benda berta'alluq dengan benda makhluk, ta'alluq dia ta'alluq kudrah. Allah menciptakan kemampuan kepada Nabi Musa untuk memahami kalam nafsi dia, kudrah. Bila kudrah memang Allah Ta'ala tanjizi hadis, kudrah tanjizi hadis, mana tanjizi qadim. So Allah ciptakan kemampuan untuk Nabi Nabi Musa untuk memahami kalam nafsi Allah. Tak mustahil? Siapa kata mustahil? Walaupun Abu Ishaq Spironi kata mustahil, Maturidi kata mustahil, kita kata tak mustahil. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat, tapi Allah tak ada kat depan kita, tak berjisim, tak mengambil ruang, tak berarah. Boleh faham? Tak boleh faham. Itu kau terima pula. Tapi bila kata Allah, Nabi Musa mendengar kalam nafsi Allah, tak boleh faham. Apa tu? Sama aja dua-dua bisa. Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrah dia menciptakan kemampuan untuk Nabi Musa memahami kalam nafsi dia. Apa masalah? Nabi pergi Mi'raj satu malam, boleh terima? Ribuan tahun punya, boleh terima pula. Tapi Nabi Musa mendengar kalam nafsi, tak boleh faham. Macam mana ni? Yang ni kau boleh faham pula, kau boleh terima pula. Memang tak boleh faham lah semua, tapi boleh terima. Yang ni tak boleh terima pula. Pakai qaul Maturidi, pakai qaul Abu Ishaq sebenarnya. Itu bukan muktamad Asy'ariyah. Asy'ariyah kata, Imam Abu Asy'ari kata, kalam Allah nafsi wujudi. Benda yang wujud, yasihu an yura wa yusma. Boleh didengar dan boleh dilihat. Boleh dilihat dan boleh didengar. So tak ada masalah. Allah ciptakan kudrah, ta'alluq kudrah. Allah Ta'ala ciptakan kekuatan, kemampuan kepada Nabi Musa untuk dia memahami kalam nafsi. Selesai. Itu ta'alluq tanjizi. Kalau kita nak kata, bukan ta'alluq tanjizi ke kalam pun, ta'alluq kudrah. Kalam yang muktamad tanjizi qadim. Allah Ta'ala memang dalalah tu dah qadim. Tak ada istilahnya belum bercakap, lepas tu bercakap. Kalau bercakap sama namanya orang gila. Itu apa tu? Itu Asy'ariyah ke? Ini adalah ni saya tujukan lah. Itu poin saya lah yang akan dibahas nanti di Penang, insyaAllah. Jelaskan bagi dalil kita terima kalau betul, kalau kuat hujah tu. Kita nak tengok muktamad. Kita nak tengok yang muktamad. Kenapa nak memperjuangkan benda yang tak muktamad? Itu je. Dalam bab lain bila orang bahas yang tak muktamad, kau marah. Tapi bila kau pilih pula sifat yang tak muktamad, boleh pula. Maksud saya cakap tadi, kalau nak Asy'ariyah tu betul, yang muktamad. Kalau cenderung pun kepada sifat kaul yang tak muktamad, kena sebut muktamad. Itu mu'tadil. Itu yang insaf. Yang munsif, insaf, mu'tadil, muktamad ni. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat ini.
Jangan tipu orang. Kita nak sampai, kita nak memperjuangkan Asy'ariyah ahli sunnah, bukan kita nak perjuang pendapat kita, tarik kita. Wallahu alam. Jangan marah saya. Artinya kalam ialah berkata-kata, itu maknanya lazim lah. Sebab kalam ni perkataan. Kalam ni asalnya perkataan ataupun kata, kata atau perkataan. Cuma kita kata kata bermakna ismi, bukan bermakna masdari. Tapi lazim, masdari itulah lazim, mesti. Tak ada masdari, tak adalah ismi. Sebab apa? Dia punya ta'aluk yang mutlak, tanjizi qadim tu, mustahil tak berkata-kata lagi. Tapi tanjizi qadim, tak nakut tu. Tak tahulah macam mana nak jelaskan tu. Kalau Tuhan bisu, tentu ia tidak dapat memerintah dengan baik. Tuhan mempunyai sifat berkata-kata, sifat kata lah, sifat kalam. Saya paling suka sekali, tak payah ubah, langsung pakai Arab dia sudah. Namanya ismi macam tadi ya. Orang tu nama Mansur, takkan ustaz yang ditolong ada. Ustaz kebaikan tak datang lagi. Ustaz kebaikan, kau tak belajar bahasa Arab ke? Ihsan tu kebaikan, Ustaz Ihsan tak datang lagi. Ustaz kebaikan tak datang lagi. Panggillah Ustaz Ihsan, panggil sifat kalam, selesai. Sifat apa? Sifat kudrah, selesai kan? Sifat apa? Sifat iradah. Tak payah tukar apa, kata ke, apa ke, tak apa ke, kata ke, perkataan ke, apa, tak payah. Pakai yang asal, dan namanya ismi, pakai asal tu. Sifat apa? Sifat kalam. Sifat apa? Sifat kudrah. Susah sangat ke nak sebut? Sifat apa? Sifat iradah. Makna dia apa? Baru kita hurai. Bila tanya makna sifat kudrah tu apa, baru kita hurai. Kalau nak ismi betul, pakai Arab terus, tak payah tukar. Itu lagi apa ni, mengelakkan segala khilaf. Maksudnya Allah bersifat kalam. Kalam apa? Iaitu dengan sifat kalam itulah Allah berkata-kata, tetapi yang dimaksudkan berkata-kata di sini kalam nafsi. Kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Walaupun ada hubungan dengan kalam lafzi lah, sebab kalam lafzi itu sebagai dalil bagi madlul kalam nafsi. Kita ni pun, apa yang saya bercakap ni sebenarnya dah ada dalam diri. Tapi kalau saya tak bercakap, tak faham lah kan. Jadi kita menggunakan lafaz, suara dan huruf, dan kita manusia ada alat. Kita terpaksa guna alat. So yang asalnya dah ada dalam diri dipanggil kalam nafsi. Sampai kan ni kalam lafzi. Tapi Allah, kita tak boleh kata Allah bercakap menggunakan kalam lafzi. Allah menciptakan di Lauhul Mahfuz, tuliskan Quran 30 juzuk. Kemudian Nabi Musa saja special. Itu saya tak nak bahas panjang kat situ. Dia punya pembahasan Nabi Musa macam mana dia digelar sebagai kalimullah. Ringkasnya, dia disingkapkan hijab, dia memahami kalam nafsi Allah. Kita kata itu harus ta'aluk sifat kudrah, bukan ta'aluk sifat kalam. Tak ada suluhi qadim tanjizi hadis tu tak muktamad. Yang muktamadnya tanjizi qadim, sifat kalam. Dalalah itu qadim. Cuma bila Allah nak menyampaikan dalalah dia kepada makhluk, wujudlah kalam lafzi. Dengan Allah menciptakannya, dia tertulis. Allah perintahkan qalam tulis di Lauhul Mahfuz kan. Lepas tu Jibril turun dengan wahyu tu, Nabi Muhammad kita tuliskan Quran, kita baca. Itu semua kalam lafzi dia panggil. Ta'aluk dia sifat kudrah. Asyiah Kalambawi jelas. Asyiah Kalambawi dia asyiah ala syarah Dawani ala akidah Adudiyah. Kebanyakan tarik barang itu ambil daripada Adud lah, saya nampak macam dia ambil daripada Adud dengan Dawani. Betul, syarah Asyiah Kalambawi itu hasyiah kepada syarah Dawani kepada Adud. Di situ jelas semua kata bila bertakluk dengan ni berarti takluk kudrah, bukan takluk kalam. Tuhan mempunyai sifat kalam, senang. Sifat-sifat ini termasuk sifat kalam. Sifat-sifat ini termasuk sifat kalam. Adalah sifat-sifat yang qadim, yang berdiri atas zat yang qadim, iaitu zat Tuhan. Quran itu adalah sifat Allah yang qadim, bukan hadis, bukan makhluk, bukan ciptaan sebagai fahaman kaum Mu'tazilah.
Adapun yang tertulis dan dibaca terletak di atas mushaf, maka itu adalah gambaran dari Quran yang qadim. Kita tak boleh mengatakan Quran itu makhluk, walaupun yang dimaksudkan perkataan yang tertulis di atas mushaf itu, kerana perkataan itu adalah gambaran dari kata Allah yang qadim. Surah pula dah begini. Dalil bahasa Tuhan mempunyai sifat kalam adalah wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan berkata-kata Tuhan dengan Musa sebenar berkata-kata. An-Nisa ayat 164. Dia mudah saja. Al-Quran itu lafaz mushtarak. Al-Quran itu lafaz mushtarak. Apa itu lafaz mushtarak? Lafaz mushtarak itu mempunyai dua makna yang hakiki, dua makna hakikat. Biasanya dia ada satu lagi istilah dipanggil hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Contohnya lah kan orang Melayu kan, apa ni, makcik saya ingin memetik bunga di taman. Makcik tu pun pokok bunga makcik kat taman tu berlambak-lambak ada, pergilah petik banyak mana kau nak. Aduh, makcik ni tak faham bahasa betul. Kalau makcik yang faham, aduh dia nak minta maaf lah, bunga makcik sudah pun ada kumbang yang ada kumbang yang menyedut apa, ada bunganya. Macam-macam lah pandai-pandai dia jawab. Kalau dia kata, oh nak petik bunga tu kat taman makcik berlambak, bunga dah pergi dah petik. Payah tu. Betul? Majaz, kiasan. Ada satu lafaz yang ada makna hakikat, ada makna majaz. Tapi satu lagi dipanggil mushtarak, maknanya dua-dua makna hakikat. Dua-dua makna hakikat. So Al-Quran itu ada dua makna hakikat. Satu kalam nafsi Allah, yang kedua kalam lafzi Allah. Satu kalam nafsi, satu kalam lafzi. Al-Quran itu boleh ada dua makna, dua-dua hakikat. Kalau kalam Al-Quran maknanya kalam nafsi, iaitu sifat yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata Quran tu maknanya kalam lafzi, itu yang tertulis di mushaf itu, yang dibaca oleh imam, oleh siapa sajalah, yang dihafal oleh para hafiz dalam hati dia itu kalam lafzi. Dua-dua Quran. So kalau nak secara nak ikutkan, yang tertulis, yang dibaca makhluk. Yalah, yang bacanya pun makhluk. Yang menulisnya pun makhluk, yang kertas itu pun makhluk. Cuma Imam Ghazali kata kita kena faham beberapa perkara. Antaranya yang pertama, qari, qiraah dan makru, ataupun katib, kitabah dan maktub. Qari ataupun katib, qari orang yang membaca, katib orang yang menulis, qiraah bacaan, kitabah tulisan, penulisan, makru yang dibaca, maktub yang ditulis. So dua yang pertama memang makhluk, tapi yang ketiga itu yang qadim, makruh yang dibaca, qadim yang kita baca. Contohlah paling senang, saya sebut Allah, saya yang menyebut ni, Allah tu sebutan saya, betul? Yang disebut apa? Allah tu apa? Takkan Allah makhluk kan? Tulisan. Tu. Itu apa? Makhluk ke qadim? Makhluk ke bukan makhluk? Hadis ke qadim? Kalau kita masukkan itu tulisan itu ataupun frame tu, memanglah makhluk. Dibuat, dicipta. Dia hadis. Tapi yang apa makna dia tu? Dia menulis makna yang ditulis tu apa dia? Merujuk kepada apa? Allah makhluk ke? Allah bukan makhluk. So kalau kita maksudkan Quran itu ialah mushaf, memanglah makhluk. Kalau kita maksudkan Quran itu kalam nafsi Allah, memanglah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. So kena fahamlah. Contohnya, tolong ambilkan Quran. Mana boleh ambil Quran? Quran itu sifat Allah, takkan aku nak pergi jumpa Allah ambil sifat dia bawa kat kau. Tolong ambilkan Quran. Kau ni gila ke apa? Kenapa? Tolong ambil Quran? Mana boleh? Kenapa? Yelah, kalau suruh aku ambil sifat Allah yang qaim pada zat dia, mana boleh? Quran tu lah, tu Quran. Quran juga, betul. Sebab tu Quran makna ada lafaz yang mushtarak, ada dua makna. Satu makna tu kalam lafzi,
Makna yang ditulis. Satu lagi makna kalam nafsi, sifat pada zat Allah Ta'ala. Tapi sebab tu ulama' melaranglah kita jangan kata Quran itu makhluk. Takut orang salah faham. Tapi insya-Allah orang tak salah faham. Orang tahu semua ni makhluk. Imam Bukhari mengatakan bahawa mushaf itu makhluk, dipulaukan, dihalau daripada kampung dia. Muhadis besar ni, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, tulis surat kepada semua muhadis, jangan lepas ni ambil hadis daripada Bukhari kerana dia kata Quran makhluk. Kena halau daripada kampung dia. Imam Muslim seorang saja yang faham apa maksud Imam Bukhari. Bayang kalau orang imam macam Imam Bukhari tu pun kena. Apa lagi kita ni yang awam, memang kena teruk dengan Wahabi. Imam Bukhari katalah itu makhluk lah, yang ditulis itu mushaf itu makhluk. Akhirnya dia mengarang kitab Khalqu Af'al Ibad. Dia mengarang kitab Khalqu Af'al Ibad. Itu pun Wahabi tak faham kenapa Imam Bukhari karang kitab tu. Dia ambil kitab tu kononnya nak berdalil kata kalam Allah bersuara. Imam Bukhari mengarang kitab Khalqul Af'alil Ibad itu untuk membuktikan bahawa bacaan, tulisan itu semuanya makhluk. Khalqul Af'alil Ibad, maknanya af'al ibad kan, bacaan kan perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Tulisan kan perbuatan manusia, makhluk. Dia karang kitab tu nak buktikan perbuatan manusia ni makhluk. Wahabi pergi ingatkan kitab tu nak membela mazhab dia. Itu masalah tu, confident lebih. Biasalah tapi confident. Imam Bukhari tahu kena halau. Imam Bukhari sendiri pun mana boleh kita kata itu qadim, bukan makhluk. Itu memang cuma ulama' mana Imam Ahmad lah sebenarnya. Masalahnya Imam Ahmad ni yang agak ekstrim sikit dalam bab ni. Siapa kata Quran makhluk, kafir. Dan siapa yang kata aku tak tahu makhluk ke tidak, lagi kafir, lagi teruk lagi. Walaupun setengah ulama kata tak sabit perkataan tu dinisbahkan kepada Imam Ahmad, tak sabit lah, macam-macam lah. Ulama kata tak sabit, cuma pada saat itu fitnah berlaku, jadi dia melarang orang menganggap Quran itu makhluk. Mu'tazilah kata Quran makhluk sebab dia tak beriktikad akan wujudnya sifat Allah. Dia tak percaya kan, bukannya kalam, semua sifat ma'ani dia tak isbat. So bila dia kata kalam Allah tu sebenarnya di luar zat, makhluk lah. Sebab tu dia kata makhluk ni makhluk lah. Ini yang dimaksudkan makhluk. Dia tak kata sifat yang qaim pada zat makhluk lah. Dia sifat pun dia tak percaya, Mu'tazilah. So dia tak kata pun Quran maksudnya yang dimaksudkan Quran makhluk itu sifat yang qaim pada zat makhluk. Tak. Dia sendiri tak percaya sifat. Dia tak isbatkan sifat ma'ani. Sifat kalam tu dia tak isbatkan. Yang diisbatkan hanya mushaf ni lah kalam ni makhluk ni. Tapi Imam Ahmad apa kata Quran makhluk, kafir. Dan siapa kata aku tak tahu makhluk ke tak pun kafir. Siapa tawakuf diam pun kafir. Lagi teruk lagi kafir dia. Oi, payah ni kita kata. Masalah. So Imam Bukhari anak murid dia faham, kata kalau bacaan, tulisan, mushaf memanglah makhluk. Kena pulau semua muhadis. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, seorang ulama ilal, ulama jarah wa ta'dil yang hebat, tulis surat kepada semua murid, Imam Bukhari dah bid'ah ni, kata Quran makhluk. Ikut Mu'tazilah, kena halau dari kampung dia. Dia kena fitnah, kena uji lah, biasa kan ulama-ulama diuji. So dia karang kita Khalqu Af'alil Ibad, nak mengatakan perbuatan manusia makhluk. Ada yang lebih dahsyat lagi, mushaf itu qadim, pembalut dia pun qadim. Pembalut dia pun qadim juga. Itu hulu lah. Itu dah melampau lah. Itu masalah kalam ni, memang sampai bunuh-bunuh pun ada. So kita ahli sunnah, kita tengah-tengah. Tengoklah apa maksud Quran itu. Kalau maksud Quran tu kalam lafzi, tertulis, bacaan, itu memang makhluk. Macam mana? Nak kata qadim, gila kau. Menyalahi badihi, akal. Tapi kalau yang dimaksud Quran tu sifat kalam yang nafsi qaim pada zat Allah lah, itu memang bukan makhluk lah, itu sifat Allah. Boleh Yang ke-14, ini sifat maknawiyah. Ini yang sabit dalam Al-Quran, asal dia. Ma'ani bukan asal.
Kaunuhu qadiran. Tuhan bersifat dengan kaunuhu. Dan asalnya maknawiyah amrun i'tibari, bukan hal. Setengah ulama menganggap dia hal, iaitu keadaan bagi zat, tapi yang rajih, yang muktamadnya nafi hal, tak wujud hal ni. Maknanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari bukan sifat. Amrun i'tibari benda yang sabit fi zihni, fil kitabah ada. Fil kharij tak sah, tak sabit. Kaunuhu qadiran, Tuhan bersifat dengan kaunuhu qadiran, artinya tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Semua guna keadaan. Semua guna keadaan. Sebab mudah. Hal ni mudah nak disebut. Tapi yang hakikatnya makna kaunuhu qadiran, zat Allah bersifat dengan sifat kudrah. Itu makna dia. Yang makna yang rajih lah menurut kaul jumhur yang menafikan ahwal, menafikan hal atau ahwal, kita kata amrun i'tibari. Apa maksud dia? Kaunuhu qadiran, iaitu adanya zat Allah bersifat dengan sifat kudrah. Qiyamnya sifat kudrah pada zat, itu maknanya qadiran. Kaunuhu qadiran, qiyamnya sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Dalilnya sama dengan sifat kudrah tadi. Kaunuhu muridan, Tuhan bersifat kaunuhu muridan, artinya tetap selalu dalam keadaan menghendaki. Mustahil ia dalam keadaan tidak menghendaki, kerana Tuhan mempunyai sifat iradah, maka ia tetap selalu dalam keadaan menghendaki. Keadaan-keadaan juga, nampak tu. Semuanya isbah hal. Tapi tu yang saya pelik tu, dalam kitab menolak, majoriti ulama kata isbah hal tak sabit. Qaul dhaif. Tak. Di sini tak ada kaitan langsung dengan pembahasan manusia. Kalau nak dikaitkan, nanti ada satu pembahasan asing ni dia panggil ta'alluq. Memanglah fungsi iradah itulah yang menetapkan manusia ni berjaya ke tak berjaya ke, bahagia ke tak bahagia. Ya, betul. Tapi yang dimaksudkan di sini tak. Di sini dia nak kata keadaan Allah sentiasa berkehendak. Keadaan Allah tu sentiasa berkehendak. Disebut keadaan. So keadaan tu Allah sentiasa berkehendak. Sentiasa berkehendak. Kaunuhu muridannya sentiasa berkehendak. Tapi kalau yang tadi kan, itu maknanya ta'alluq dia, hubungan dia. Yang menetapkan manusia ni berjaya tak berjaya, bahagia tak bahagia, ni iradah. Yang menetapkan, tapi yang menjadikannya kudrah. Menjadikannya kudrah, memilih, menetapkan iradah. So Allah nak jadikan Zaid contohnya. Tapi bila nak jadikan Zaid, tuan bila? Kat mana nak jadikan dia? Kat Malaysia ke kat mana? Kemudian nak jadikan Zaid macam mana? Kaya ke, miskin, jahil ke, bahagia ke, celaka ke, apa, murah rezeki ke, tak murah rezeki ke, pendek ke, panjang ke, gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke. Itu semua iradah. Iradah yang punya bidang lah, bidang kuasa. Sifat iradah yang menentukan semua benda itu. Kudrah hanya menjadikan, mengadakan, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh iradah. Dan iradah itu apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya tak boleh lagi tiga-tiga ni. Kudrah, iradah, ilmu. Secara ta'akulnya, tertib tazkiri atau tertib ikhbari apalah, apa saja disebut. Mula-mula ilmu dulu, baru iradah, baru kudrah. Tapi pada Allah tidak ada tertib itulah. Hakikatnya fil kharij tidak ada tertib tu. Betul tak nanti ada dahulu dan kemudian, tak boleh, itu tak qadim lagi. Allah qadim, semuanya sama, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Jadi apa yang Allah jadikan itu, adakan dengan kudrah dia, sudah dia kehendaki. Dan apa yang dia kehendaki sudah diketahui oleh dia. Itu sebenarnya panjang tu. Saya kata kalau nak bahas sifat 20 saja, kita kena buat pengajian sifat 20 lah. Ini kan kita nak kejar-kejar je, nak pergi kepada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah tu tak masuk-masuk lagi. Tu Ustaz apa? Ustaz Hafiz punya maksud buat kitab ni sebab nak tahu, nak kenal siapa Syiah, siapa Khawarij, siapa Mu'tazilah. Tak biar-biar sifat 20 ni. Dah minggu kelima ni, insya-Allah cuba ni. Tapi dia pun sebenarnya saya tengok dia banyak ulang-ulang. Sekejap lagi dia senaraikan pula, diulang lagi, jadi panjang. Kemudian kaunuhu aliman 16.
Tuhan Allah bersifat kaunuhu alima, artinya tetap selalu dalam keadaan tahu. Mustahil ia dalam keadaan tidak mengetahui. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat ilmu, maka ia tetap selalu dalam keadaan berilmu. Dalilnya sama dengan dalil sifat ilmu, sentiasa mengetahui. Kaunuhu sentiasa mengetahui. Kaunuhu hayyan 17. Tuhan Allah bersifat kaunuhu hayyan, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan hidup, mustahil ia dalam mati. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat haya, maka ia selalu dalam keadaan hidup. Dalilnya sama dengan sifat haya. Kaunuhu sami'an, Tuhan bersifat kaunuhu sami'an, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan mendengar, mustahil ia dalam keadaan tidak mendengar. Dalilnya sama ada dalil sifat basar, sama dengan sifat basar. Kaunuhu basiran, Tuhan bersifat kaunuhu basiran, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan melihat, mustahil dalam keadaan buta. Kerana Tuhan mempunyai sifat basar, maka ia selalu dalam keadaan melihat. Dalilnya sama dengan sifat basar. 20. Kaunuhu mutakalliman, Tuhan bersifat kaunuhu mutakalliman, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan berkata-kata. Mustahil ia bisu. Berkata-kata tu lebih sesuai daripada berkata. Sebab beza tu, berkata bercakap, berkata-kata mempunyai sifat kalam, beza tu. Maka ia tetap selalu dalam keadaan berkata-kata. Dalilnya bukan maksud berkata-kata popek tak henti-henti ya. Dalilnya sama dengan sifat kalam. Inilah yang dinamakan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sifat Tuhan yang 20 yang wajib diketahui dan diyakini seyakin-yakinnya oleh setiap orang Muslim yang baligh berakal. Kalau sudah diyakini sifat yang 20 yang mesti ada pada Tuhan, dengan sendirinya kita mengetahui sifat yang mustahil tidak mungkin ada pada Tuhan, iaitu lawan dari 20 sifat tadi. Dengan mengetahui yang wajib, 20 yang wajib dan 20 yang mustahil, maka kita sudah membayarkan yang bertalian dengan i'tiqad dengan ketuhanan. Maksud kita menunaikan hak kita lah dalam i'tiqad. Tinggal satu lagi, iaitu yang harus bagi Tuhan. Artinya harus ini adalah boleh ia kerjakan dan boleh tidak. Tuhan Allah harus, yakni boleh membuat dan boleh pula tidak berbuat sekalian pekerjaan yang mungkin diadakan. Tuhan tidak dipaksa untuk membuat atau untuk tidak berbuat. Tuhan berfirman menyatakan sifat ini, in yasha'a yarhamkum wa in yasha' yu'adzibkum. Artinya kalau ia menghendaki, ia boleh mengasihi kamu, dan kalau ia menghendaki, ia pula menghukum kamu. Segala jenis perbuatan maknanya hukum dia harus. Allah nak buat boleh, Allah tak nak buat pun boleh. Ini pembahasan panjang lah. Maknanya nak rad Mu'tazilah yang mengatakan sebahagian perbuatan tu wajib Allah buat. Kita kata tak semuanya harus. Ustaz, break ke apa? InsyaAllah kita break sekejap. Tunggu surat 38 tu kita sambung lepas break 10-15 minit insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.